Dah. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Maksudnya, katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan suara yang lembut, dengan mengatakan sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat 64, katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Suratul An'am ayat 63 dan 64. Yang ana hormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, yang di-Pertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Muhammad Zulkhairi bin Zulhasnan, Timbalan yang di-Pertua 1 Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Saf Kepimpinan, ikhwah akhwat muslimin muslimat, para pendengar, penonton yang dimuliakan Allah SWT dengan Islam. Alhamdulillah, segala rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah hidayah, taufik, kasih sayang dan pengampunannya. Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu pada hari ini, pada petang ini, untuk meneruskan lagi pelajaran dalam sirah bab Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi kita ucapkan syukur juga atas segala nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kebahagiaan, nikmat keselamatan, nikmat rezeki, makan dan minum, dan segala nikmat-nikmat lagi yang tidak terhitung oleh kita. Ucapkan syukur dan teruskan bersyukurlah. Jadi insyaAllah pada kelas hari ini kita akan sambung berkaitan pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana kisah Isra' dan Mi'raj ni kita dah tengok perjalanan dia secara agak terperinci pada siri yang lepas. Jadi untuk siri kali ni kita hanya fokus bahagian pengajaran Al-Ibar wa Dilalat yang didatangkan oleh penulis lah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita ambil masa sekejap untuk kita tadabbur dua ayat daripada surah Al-An'am tadi. Kalau yang ada Quran tu boleh buka sama-sama. Muka surat 135 ayat 63 dan 64. Dalam tafsir Ibn Katsir mensyarahkan ayat ini, menggambarkan macam mana sifat dan tabiat manusia ketika mana menghadapi satu situasi yang genting, ketika mana dia menghadapi kesusahan yang dia rasa dah tak ada lagi kuasa yang boleh membantu dia melainkan Allah SWT. Dalam kalau kita melihat dari sudut pandang fitrah seorang manusia,
fitrah seorang makhluk. Ketika mana dia menghadapi kesusahan, menghadapi satu kesulitan, dia pasti akan cari satu pihak atau satu kuasa yang lebih tinggi daripada dia. Contoh, macam seorang anak kan. Seorang anak ketika dia sedih ataupun ketika dia ada hadapi masalah, secara fitrahnya dia akan cari mak ayah dia. Dia akan cari mak ayah dia untuk minta tolong. Ataupun seorang pekerja. Seorang pekerja ketika mana dia hadapi kesulitan, contoh kesempitan wang dan sebagainya, dia akan rujuk dulu majikan dia untuk dia minta tolong. Dan banyak lagi lah situasi lain yang boleh kita tengok. Macam tu juga bila mana seorang hamba ketika dia tidak lagi melihat ada satu makhluk yang boleh bantu dia, akhir sekali dia pasti akan bertemu ataupun kembali kepada satu kuasa yang paling tinggi, iaitu pencipta dia. Kalau dari sudut agama, seorang yang beriman dia pasti akan kembali pada Allah SWT. Kalau bagi orang etis macam mana pula kan? Golongan mulhidin. Golongan mulhidin ni adalah golongan etis yang katanya tak mempercayai Tuhan. Tapi sebenarnya kalau ikut fitrah, kalau kita tengok ketika mana golongan ni menghadapi kesusahan, akhirnya dia akan mengharapkan juga pada satu kuasa yang sebenarnya itu adalah Tuhan lah, pencipta dia, walaupun dia tidak mengaku dari sudut lisan dia bahawa Tuhan tu wujud. Jadi macam mana sifat manusia ni ketika dia berdoa, ketika menghadapi kesusahan adalah disebut dia akan berdoa dalam keadaan tadarruan wa khufyah, dalam keadaan rendah hati dan rendah suara. Kat sini menggambarkan, dua sifat ni menggambarkan bahawa ketika manusia dalam keadaan susah, dah tak ada orang yang boleh tolong, dia akan mohon pada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh pergantungan dan tawakal. Sepenuh pergantungan dan tawakal, dan hanya meyakini bahawa Allah je lah peluang terakhir. Allah sahajalah satu kuasa yang boleh membantu kita. Kemudian dalam ayat itu juga disebut la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Biasa lepas dia berdoa ni dia akan kata, kalaulah kita ataupun kami diselamatkan daripada bencana ni, maka kami akan jadi orang-orang yang bersyukur. Kat sini juga adalah satu tabiat manusia sebenarnya. Ketika mana manusia dah mendapat satu pertolongan, dia akan ada satu sifat, satu perasaan terhutang budi. Jadi terhutang budi ni perlulah dengan kaedahnya. Seorang hamba wajib rasa terhutang budi dengan Allah Ta'ala, kerana bantuan dan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kadang yang kita tak minta pun Allah bagi, apatah lagi yang kita minta kan. Kita berjanji untuk menjadi golongan yang bersyukur. Kemudian Allah sambung lagi dalam ayat yang seterusnya. Allah menjawab persoalan siapa yang akan membantu tadi. Allah sebut qulillahu yunajjikum. Allah SWT lah yang akan menyelamatkan kamu daripada bencana tersebut dan daripada sebarang kesusahan. Namun kemudian kat sini kita tengok juga macam mana sifat manusia yang Allah ceritakan bila mana telah ditolong dan diberikan bantuan, mereka ni akan kembali mempersekutukan Allah Ta'ala. Jadi kita perhatikanlah dua ayat ni dengan kehidupan kita hari ni. Bila mana kita hadapi kesusahan, kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, dan kita janji nak jadi hamba yang bersyukur, hamba yang taat. Tapi kemudian setelah mana Allah memakbulkan permintaan dan munajat kita, setelah itu kita kembali kufur pada Allah Ta'ala, kembali mensyirikkan Allah SWT. Di sama-sama kita muhasabah dalam kehidupan kita hari ini. Kalau di situasi di Malaysia hari ini, semua maklum kan, situasi kes COVID yang semakin meningkat. Jadi semua berada dalam keadaan bimbang, risau, keselamatan diri, keselamatan keluarga masing-masing, keselamatan doktor-doktor yang bertugas dan sebagainya. Tapi apa yang diajarkan adalah supaya manusia ni berdoa dan meyakini hanya Allah Ta'ala yang mampu menyembuhkan
penyakit. Hanya Allah Ta'ala yang mampu membersihkan muka bumi ini daripada mudarat-mudarat. Dan selepas itu kita mestilah sentiasa perbaiki amal kita. Setelah mendapat bantuan Allah Ta'ala, jadi hamba yang lebih baik, azam untuk jadi hamba yang lebih bersyukur, berhati-hati daripada menjadi golongan yang setelah mana mendapat bantuan hilang ibarat kalau istilah Melayu ni kacang melupakan kulit lah, kembali kufur kepada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu antara mukadimah lah untuk kita pada kelas petang ini. Dengan selepas ini kita memohon pada Allah Ta'ala dengan sepenuh-penuh pergantungan dan jauhkan diri kita daripada mensyirikkan Allah SWT setelah mendapat pertolongan. Okey, selesai untuk mukadimah. Jadi terus kepada topik kita hari ini berkaitan dengan Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam kelas yang lepas kita dah tahu macam mana perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian daripada Masjidil Aqsa tadi dimi'rajkan naik ke langit. Dan kita tengok juga macam mana peristiwa-peristiwa selepas-lepas, bagaimana setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang Nabi lalui sepanjang perjalanan Isra' dan Mi'raj ini, diceritakan kepada kaum musyrikin Mekah dan akhirnya diperolok-olokkan, terutama oleh Abu Jahal memperolokkan Nabi dengan mengatakan bahawa kisah ini adalah kisah yang tidak logik, kisah hanya rekaan dan kisah yang seolah-olah nak minta perhatian. Dan kat situ juga ada satu watak ataupun seorang sahabat Nabi yang membenarkan kisah tersebut tanpa ada ragu-ragu, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara pengajaran yang kita dah tengok dalam siri yang lepas, kita tengok macam mana kita dah belajar macam mana kualiti iman seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga digelarkan As-Siddiq oleh Allah SWT. Dan Nabi mengiktiraf keimanan Sayyidina Abu Bakar, sehingga Nabi sebut kalaulah Nabi menggambarkan sekiranya iman Sayyidina Abu Bakar ni ditimbang, diletakkan atas timbangan, kemudian ditimbang dengan iman seluruh umat Islam, maksudnya campur para sahabat yang lain, para tabi'in dan umat Islam hari ini dan selepas kita, dikumpulkan semua dan ditimbang bersama iman Sayyidina Abu Bakar, maka iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat daripada iman umat Islam yang lain. Jadi ini adalah satu gambaran keteguhan iman Sayyidina Abu Bakar yang membenarkan segala satu yang diucapkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam satu hadis yang lain juga daripada tak pasti ini hadis ataupun tidak, tapi kata daripada seorang sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahawa kami dengan Sayyidina Abu Bakar ni sama-sama dari sudut ibadah. Kami solat, Sayyidina Abu Bakar pun sama-sama solat dengan kami. Sayyidina Abu Bakar berjihad dan kami pun bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar dalam bab jihad. Tetapi bila bercerita tentang keimanan dan membenarkan Rasul, maka Sayyidina Abu Bakar adalah lebih baik daripada kami, dan kami tidak dapat menandingi keimanan Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila cerita tentang iman para sahabat ni, kita tengok juga pada iman kita hari ini, bagaimana hari ini kita beriman dengan khabar-khabar dari Al-Quran. Bagaimana kita benar-benar beriman dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adakah kita di kalangan orang yang menjadikan Al-Quran ni sebagai rujukan kehidupan, ataupun kita ni menjadi salah seorang daripada golongan yang mengabaikan Al-Quran?
seperti mana dalam surah Al-Furqan, satu ayat Allah SWT yang merakamkan ucapan Nabi. Nabi mengeluh, Nabi mengucapkan bahawa, wahai Allah, kaum aku telah menghijrahkan Al-Quran daripada kehidupan dia. Kaum aku hari ini telah menghijrahkan ataupun mengasingkan Al-Quran daripada kehidupan dia. Jadi ini sebenarnya salah satu persoalan kepada kita. Adakah kita termasuk dalam golongan yang Nabi sebutkan tadi, golongan yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran tadi? Jadi antara kayu ukur yang kita boleh tengok tahap keimanan kita pada Al-Quran, pada hadis, adalah berdasarkan tindakan kita. Kita tengok, kalau kita tengok sahabat-sahabat kita tengok, ada yang jenis sahabat yang berinfak sangat-sangat cemerlang kan. Ada rezeki terus infak, ada rezeki terus infak. Jadi ini menggambarkan bagaimana dia mengimani ganjaran dan kelebihan orang yang berinfak kan. Bagaimana dia mengimani ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak. Jadi bila kuatnya iman dia pada janji Allah Ta'ala, maka dia menghasilkan tindakan untuk bersegera dalam infak. Bagaimana orang yang mengimani kelebihan-kelebihan orang yang menjaga solat. Jadi kita boleh tengok orang-orang ni berdasarkan tindakan di seharian. Kemudian bila bercerita berkaitan iman ni adalah iman tidak dapat diwarisi kan? Iman tidak dapat diwarisi. Kalaulah boleh diwarisi, pasti kita semua ni sama iman dengan Nabi Muhammad SAW, sama iman dengan para sahabat, sekiranya iman ni boleh diwarisi. Tapi iman ni adalah satu yang sangat mahal, yang tidak boleh, bukan mudah-mudah untuk dapati hanya dengan mewarisi daripada keturunan kita kan? Tapi iman ni iman mesti dipelajari dan dipraktikkan dalam kehidupan. Jadi itu antara pengajaran yang pertama yang kita dapat dalam siri sebelum ni. Kemudian yang kedua adalah peranan hubungan sesama para da'i. Dalam peristiwa Isra' kita melihat macam mana Rasulullah SAW bertemu dengan para Nabi terdahulu, daripada Nabi Adam, Idris, sehingga ke Nabi Isa AS. Jadi kat sini menggambarkan kepada kita, dan kita tahu sebenarnya para Nabi ni membawa dakwah yang sama, membawa akidah yang sama, cuma berbeza dari sudut syariat. Syariat ni mengikut kepada zaman setiap Nabi, tapi asasnya adalah sama. Kita macam mana para Nabi ni saling menguatkan keazaman antara satu sama lain. Yang mana kita tahu Rasulullah ni di Isra' Mi'raj kan, antaranya adalah untuk menguatkan iman Nabi Muhammad SAW kan. Jadi tu pentingnya menjaga hubungan, membina hubungan antara sesama para pendakwah. Ketika mana salah seorang daripada kita ni lemah semangat ataupun dalam keadaan sedih, maka peranan kepada sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang tu adalah untuk menguatkan semangat dia. Jadi di sini juga membuktikan bahawa Islam ni adalah satu agama untuk seluruh zaman, sepanjang zaman dan sepanjang tempat. Jadi sudah pasti Allah Ta'ala akan menyediakan satu pasukan yang juga akan wujud di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Jadi macam tu jugalah kita pada hari ini. Kita ada kawan-kawan yang suka, yang saling memberi peringatan kepada kita, yang saling memberi nasihat. Maka kita kena hargai kawan-kawan yang sentiasa ingatkan kita tentang nasihat-nasihat iman, nasihat-nasihat ancaman-ancaman tentang azab Allah Ta'ala. Kena hargai dan jaga kawan-kawan yang macam ni, yang boleh mengingatkan kita kepada hari akhirat. Kemudian yang ketiga adalah kita tengok bagaimana kepentingan dalam menjaga dan memelihara perintah solat. Perintah solat ni diturunkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, menggambarkan betapa penting dan istimewanya ibadah ni. Dan kita tahu juga ibadah ni adalah soalan pertama yang akan ditanya oleh Allah SWT ketika di hari akhirat nanti.
bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita melunaskan perintah-perintah solat ni. Dalam masa sama dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan juga adanya celaan kepada orang yang menunaikan solat. Dah menunaikan solat tapi mendapat celaan Allah Ta'ala. Siapakah mereka? Mereka adalah golongan yang lalai dalam melaksanakan solat. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka ni lalai dari sudut sengaja melengahkan waktu solat tanpa keuzuran. Mereka ni juga tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syarat solat tu sendiri. Dan mereka juga lalai ketika dalam solat, iaitu sangat kurang mengingat Allah Ta'ala. Yang mana dalam surah An-Nisa kita baca bahawa sifat solat orang munafik ni adalah la yazkurunallaha illa qalila. Mereka ni tidak mengingati Allah Ta'ala kecuali sedikit saja. Ni dalam solat, apatah lagi bila di luar solat. Di luar solat apatah lagi sangatlah kurang mengingat Allah Ta'ala. Okey, jadi tu sedikit kita imbas apa yang kita dah belajar dalam kelas siri lepas berkaitan peristiwa dan beberapa pengajaran yang boleh kita amalkan. Jadi terus pada pengajaran 6 pengajaran yang didatangkan oleh penulis sendiri. Antaranya yang pertama, awalan kalimatu anir rasul wal mu'jizat. Yang pertama adalah dari sudut perkataan rasul dan mukjizat. Dalam siri lepas kita dah ada syarah sedikit untuk pengajaran yang pertama dan kedua ni. Tapi hari ni kita ulang sikit lagi dan kita akan cuba syarahkan lebih terperinci berkaitan dengan pengajaran yang pertama ni, iaitu berkaitan dengan kalimah rasul dan kalimah mukjizat. Satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa golongan Yahudi dan golongan Nasrani dia tidak akan pernah redha dengan umat Islam selagi mana umat Islam ni tidak ikut jejak mereka, tidak ikut seperti apa yang mereka imani, tidak mengikut seperti mana apa yang hukum yang mereka laksanakan. Yang Allah sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ini adalah satu dalil yang jelas memberi peringatan kepada orang Islam bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani memang tidak akan pernah menyukai orang Islam. Mereka akan terus dan terus melaksanakan pertembungan dengan umat Islam sehingga umat Islam satu persatu tunduk kepada mereka. Jadi antara salah satu yang mereka laksanakan adalah dengan menghilangkan kalimah rasul dan kalimah mukjizat dalam kamus orang Islam. Mereka ni dalam disebut dalam kitab ni bahawa mereka ni akan cuba memberi gambaran kehidupan Nabi ni sebagai satu gambaran kehidupan manusia biasa yang tidak ada kaitan dengan mukjizat dan yang tidak ada kaitan dengan wahyu. Diorang akan menggambarkan bahawa Nabi ni sama je macam manusia lain. Manusia lain yang ada sedikit kelebihan, manusia lain yang ada sedikit potensi sehingga dipandang hebat lah. Macam kalau kita ni mudah sebut tokoh. Tokoh macam-macam tokoh lah kan. Sehingga mereka ni menampakkan hebat. Tapi hebatnya dari sudut ada kelebihan, bukan disebabkan adanya sokongan-sokongan daripada wahyu dan mukjizat daripada Allah SWT. Mereka ni akan dalam setiap daripada perjalanan sirah Nabi ni, sekiranya ada perkara-perkara luar biasa yang berlaku, mereka akan hanya menyifatkan sifat Rasul ni adalah sebagai seorang pahlawan, al-butulah wal abqariyah, seorang yang bijaksana, dan seorang al-qiyadah yang mempunyai kepimpinan. Diorang tidak akan menyentuh berkaitan dengan mukjizat ataupun wahyu. Sehingga akhirnya umat Islam hanya memandang Nabi ni hebat, Nabi hebat, tapi
hebatnya sama macam manusia hebat lain juga. Sama juga macam tokoh-tokoh lain. Sehingga akhirnya bila mana diorang jumpa orang yang lebih hebat daripada Nabi, mereka akan meninggalkan Nabi, meninggalkan kehebatan Nabi dan meninggalkan iman kepada Nabi dan pergi kepada tokoh-tokoh yang lain. Jadi ini adalah antara salah satu usaha yang dibuat oleh golongan musuh Islam orientalis barat. Okay. Jadi kalau dalam Islam, dalam bab tauhid, apa yang sebenarnya kita belajar dalam bab tauhid ni, kita tengok dalam rukun iman ada rukun beriman kepada Rasul. Jadi hasil daripada beriman kepada Rasul ni adalah kita wajib mempercayai juga bahawa mukjizat Nabi ni adalah salah satu daripada perkara iman yang wajib kita imani. Kalau kita belajar maksud mukjizat ni adalah satu perkara yang di luar adat manusia, di luar kebiasaan manusia. Min syai'un khariqul lil adah. Satu perkara yang di luar kebiasaan. Jadi tujuan mukjizat ni adalah untuk menguatkan dan menyokong kebenaran seorang Nabi dan Rasul. Dan kalau kita tengok sebenarnya mukjizat ni bukan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan diberikan kepada para Nabi terdahulu. Kalau kita tengok sejarah Nabi Musa AS yang diberikan mukjizat tongkat, yang mana tongkat Nabi Musa ni mampu menewaskan semua ular-ular yang daripada tukang sihir ahli Fir'aun yang tadi. Kalau dalam kitab hadis mukjizati Rasul disebutkan pada setiap Nabi ni ada mukjizat yang bersesuaian dengan umat-umat dia. Contoh, pada zaman Nabi Musa AS, mereka ni terkenal dengan sihir. Maksudnya masyarakat Nabi Musa AS ni sangat suka pada sihir, pada dukun. Jadi Allah Ta'ala mendatangkan mukjizat kepada Nabi Musa yang sesuai dengan masyarakat Nabi Musa pada waktu tersebut, iaitu tongkat yang boleh berubah menjadi seekor ular yang menelan ular lain, ular kecil daripada ahli sihir yang lain. Dan nampak seolah-olah Nabi Musa ni juga tukang ahli sihir. Tapi sebagai orang Islam, kita beriman bahawa itu adalah mukjizat Allah Ta'ala, bukanlah sihir yang dimainkan oleh Nabi Musa AS. Selain itu, kita tengok pula contoh mukjizat Nabi Isa. Kalau Nabi Isa AS ni, masyarakat dia terkenal dengan perubatan. Diorang ni suka bab-bab menyembuhkan orang, suka bab-bab menghidupkan bab-bab perubatan lah. Sebab itu antara mukjizat Nabi Isa AS adalah mampu menyembuhkan orang yang buta, mampu menyembuhkan orang yang mempunyai masalah kulit, mampu menghidupkan orang yang telah mati. Sebab perkara ni adalah perkara yang memang menjadi sesuatu yang kebiasaan lah pada kaum Nabi Isa AS. Diorang teruja bila ada doktor-doktor ataupun tabib yang boleh menyembuhkan orang. Diorang rasa teruja. Jadi Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa ni mampu menyembuhkan orang. Dan begitu juga yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah juga diberikan mukjizat yang sebenarnya kita kena tahu lebih banyak dan lebih hebat daripada Nabi-Nabi terdahulu. Disebabkan apa? Disebabkan para Nabi terdahulu diutuskan kepada kaum masing-masing, tetapi Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh alam. Seluruh alam, bermaksud umat hari ini dan umat-umat sebelum ni. Jadi sudah tentu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyokong dan untuk menguatkan kebenaran kerasulan Nabi adalah lebih besar dan lebih hebat. Jadi bila disebut tentang mukjizat Rasul, kadang-kadang kita tak tahu banyak kan, kita tahu beberapa je. Dan antaranya adalah mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim itu sendiri.
Jadi bila kita tengok sedikit sekali lalu berkaitan dengan mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi ni para ulama sebut terbahagi kepada dua. Antaranya yang pertama berbentuk penghabaran ataupun informasi. Yang kedua berbentuk satu peristiwa yang boleh dilihat dengan mata kasar. Contoh dalam dari sudut penghabaran adalah ketika mana peristiwa golongan Yahudi yang merancang untuk membunuh Nabi. Ketika mana Nabi bersandar di satu dinding ketika di Madinah, dan mereka orang Yahudi ni merancang untuk membunuh Nabi dengan menjatuhkan batu daripada bumbung. Dan pada waktu ni tak ada seorang pun tahu. Hatta waktu tu pun Nabi sebenarnya bersama dengan para sahabat yang kibar lah. Antara Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Tetapi masing-masing tak tahu tentang rancangan orang Yahudi yang mana telah bersedia untuk membunuh Nabi. Jadi pada waktu tersebutlah Malaikat Jibril AS mewahyukan kepada Nabi bahawa ada seorang Yahudi yang sedang cuba untuk membunuh Rasulullah. Jadi pada waktu tersebut Rasulullah terus meninggalkan para sahabat ketika itu tanpa berkata sepatah pun. Jadi ini adalah salah satu contoh lah ataupun bukti mukjizat Rasulullah SAW tentang penghabaran. Antara yang lain juga adalah bagaimana Al-Quran menghabarkan tentang umat Islam ni akan memenangi ke atas tentera-tentera Rom. Dan itu pun telah berlaku ketika kewafatan Rasulullah dan ketika pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi itu antara contoh dari sudut informasi ataupun penghabaran. Kemudian dari sudut mukjizat yang boleh berlaku depan mata, antara yang kita biasa dengar peristiwa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Antara yang lain keluarnya air dari celah jari Rasulullah. Antara lain juga adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah berlaku ketika berdepanlah dengan golongan musyrikin Quraisy. Jadi ini semua terlalu banyaklah bukti-bukti yang berlaku dalam kehidupan Nabi, bahawa mukjizat Nabi ni ada dalil yang mutawatir daripada Al-Quran dan daripada hadis yang sahih. Selain daripada mukjizat yang berlaku ketika hidupnya Nabi Muhammad SAW juga mempunyai mukjizat untuk menghabarkan tentang perkara-perkara yang telah lalu dan perkara-perkara yang akan datang. Antara contohnya adalah bagaimana Rasulullah SAW mampu menceritakan kisah-kisah yang Rasulullah sendiri belum hidup pada zaman tersebut. Antaranya kisah tentang para Nabi terdahulu, kisah Ashabul Kahfi. Jadi secara logiknya, seorang yang tidak pernah hidup pada zaman tersebut tak mampu nak menceritakan kisah ataupun perkara-perkara yang berlaku. Tetapi Allah Ta'ala memberikan mukjizat, kelebihan dan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mampu menceritakan kisah-kisah terdahulu dan kisah akan datang. Apa contoh kisah akan datang ni adalah Rasulullah menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda umat akhir zaman. Kalau kita tengok banyaklah hadis-hadis akhir zaman yang mana Rasulullah dah mengingatkan kita tentang gambaran-gambaran pada masa akan datang. Dan semua itu sebenarnya menjadi panduan yang sangat pentinglah kepada umat Islam hari ini. Okey, baik. Jadi dalam kita membincangkan tentang mukjizat Nabi ni, kita perlu ingat bahawa mukjizat terbesar adalah Al-Quranul Karim. Jadi hari ini bagaimana keimanan kita pada mukjizat ini? Kita mungkin boleh percaya mukjizat seperti berlakunya Isra' Mi'raj. Kita hari ini kita baca, kita boleh beriman kan? Kita boleh beriman dan mempercayai 100% kerana itu adalah satu tanggungjawab. Hak kepada mukjizat adalah hak kepada Al-Quran juga adalah untuk kita mentasdikkan, membenarkan. Tapi bagaimana sejauh mana kita betul-betul membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran?
yang ni macam kita sebut tadi lah, bagaimana kita nak melihat tahap iman kita pada Al-Quran adalah berdasarkan tindakan kita, tindakan kita seharian. Kalau kita mampu melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya, itu membuktikan iman yang kuat kepada Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Okey. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah mauqi' mukjizatul Isra' wal Mi'raj min al-ahdath allati kanat tamurru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhalikal hin. Dalam pengajaran yang kedua ni adalah memberi gambaran kepada kita bahawa perjalanan Isra' Mi'raj ni adalah perjalanan yang untuk memuliakan Nabi. Ketika mana Nabi menghadapi siksaan ketika di Mekah dan Taif, timbul dalam hati-hati orang musyrikin Mekah mengatakan bahawa Tuhan Nabi ni tak sayang Nabi ke? Membiarkan Nabi berada dalam kesusahan. Nabi ni syok sendiri ke bawa agama? Tak ada bantuan daripada Tuhan, Allah yang didakwa sebagai Tuhan. Jadi timbul perkara dalam hati-hati orang Quraisy sebab melihat Nabi ni tak mendapat sebarang pertolongan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala menjadikan Isra' dan Mi'raj ni satu hadiah buat Nabi, sebagai satu tanda penghormatan dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada Nabi. Setelah mana Nabi menghadapi pelbagai kesusahan dengan penuh kesabaran. Dalam poin ini juga Syekh menekankan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sifat kehambaan seorang hamba kepada pencipta dia. Bagaimana Nabi menzahirkan rasa lemah, rasa berhajat kepada Allah SWT. Dan ini adalah sifat yang perlu kita sentiasa tanam dalam diri kita. Kena ada rasa kehambaan, rasa kita ni memerlukan dan sangat-sangat bergantung kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Fatir ayat ke-15, Allah Ta'ala menyebutkan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai orang-orang, wahai manusia, wahai sekalian manusia, kalian ni adalah orang yang fakir, orang yang sangat memerlukan kepada Allah. Jadi ini memang sifat manusia. Sifat manusia dengan Allah Ta'ala memang sangat fakir. Kalau kita nak bernafas pun kita memang mengharapkan pada udara Allah. Kita tak ada udara kita sendiri untuk kita hidup. Kita amat mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi juga ajarkan kepada kita untuk kita ni sentiasa mengharapkan kasih sayang dan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok satu ungkapan daripada munajat Nabi, Nabi kata apa? Illam yakun bika ghadab fala alayya fala ubali. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalaulah dengan kesusahan ni bukanlah disebabkan kau murka ke atasku, maka aku tak kisah. Fala ubali. Nak kata, kalaulah kesusahan dan kesakitan yang Allah Ta'ala bagi pada aku ni bukan sebab Allah marah, bukan sebab Allah tak redha. Kalau bukan sebab marah, maka Nabi tak kisah untuk terus menghadapi kesusahan tersebut. Jadi sebenarnya hari-hari kita kena minta Allah Ta'ala bagi taufik kat kita, bagi hidayah, bagi pengampunan dan bagi rahmat. Hari-hari kena minta. Sebab mana nanti di akhirat nanti, bila mana telah tertutupnya pintu rahmat Allah Ta'ala, maka kita tak boleh nak merayu dah. Jadi semasa hidup di dunia ni lah kena banyak-banyak merayu pada Allah Ta'ala supaya diberikan pengampunan dan kasih sayang. Jadi seterusnya poin yang ketiga, pengajaran yang ketiga, diceritakan tentang hubung kait antara Baitul Maqdis dan Baitul Haram. Jadi kat sini penulis ataupun Syekh Muhammad Ramadan mendatangkan poin apa kepentingan Baitul Maqdis ni dalam sejarah Islam. Kalau kita tahu Baitul Maqdis ni adalah bukan tanah yang biasa, bahkan di sini adalah tanah suci di sisi Allah SWT, selain daripada Masjidil Haram, Baitul Haram. Jadi Masjid Al-Aqsa ni adalah masjid kedua
yang dibina selepas Masjidil Haram, yang mana jarak pembinaan ni adalah selama 40 tahun. Maksudnya setelah 40 tahun Masjidil Haram dibina, maka selepas tu Masjidil Aqsa. Ni disebutlah dalam satu hadis sahih. Kemudian Baitul Maqdis ni adalah kiblat pertama orang Islam. Masjid Al-Aqsa ni adalah kiblat pertama orang Islam sebelum Mekah. Kalau kita tahu sejarah pertukaran kiblat ni, yang disebutkan dalam Suratul Baqarah. Dalam Suratul Baqarah dia menceritakan bagaimana berlaku pertukaran kiblat. Jadi kita umat Islam, kita kena tahulah kiblat yang kita sembah hari ni adalah kiblat yang kedua. Kiblat yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Okay. Jadi bila mana Baitul Maqdis ni menjadi satu persinggahan dalam peristiwa Isra', menggambarkan bahawa adanya alaqah yang kuat, ataupun adanya hubungan yang kuat antara Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Maksud adanya kaitan antara agama yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ni kita tengok Palestin kan, bagaimana Palestin hari ini dikuasai oleh golongan Yahudi. Kita umat Islam, kita kena rasa Palestin tu bukan milik orang, Masjidil Aqsa ni bukan hanya milik orang Palestin, tapi adalah milik umat Islam, milik kita. Kena ada rasa macam tu, supaya kita ada rasa tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni adalah salah satu tempat yang menjadi rebutan daripada tiga pihak, orang Islam, orang Kristian dan orang Yahudi. Dan antara tiga sasaran orang-orang Yahudi terhadap Al-Aqsa ni adalah, yang pertama, diorang merancang untuk mengumpulkan semua orang Yahudi di muka bumi ni untuk berada di Palestin, untuk memenuhi bumi Palestin. Kemudian yang kedua, diorang ni ingin menjadikan Palestin sebagai ibu kota Israel. Dan akhirnya yang ketiga, diorang mensasarkan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan membina Haikal Sulaiman, yang diorang iman bahawa di bawah Masjidil Aqsa tu adanya Haikal Sulaiman. Jadi ialah antara yang mereka percaya. Sebab tu sampai ke hari ni kita menyaksikan perebutan tanah Palestin ni, Masjidil Aqsa ni, daripada ketiga-tiga agama. Tapi kita hari ni umat Islam, kita kena yakinlah bahawa tanah Al-Aqsa ni adalah milik umat Islam, milik umat Islam. Seorang ulama menuliskan dalam satu kitab, Dr. Raghib As-Sajani menulis dalam satu kitab, Palestin Wajibatul Ummah, apa tanggungjawab kita kepada tanah Palestin ni. Bermaksud dia sebut wajibatul muslimin, maksudnya bukan tanggungjawab orang Palestin saja, bahkan tanggungjawab orang Islam. Antaranya yang pertama adalah umat Islam semuanya harus kembali kepada Allah Ta'ala. Bermaksud sekiranya hubungan orang Islam, hubungan ukhuwah antara umat Islam dan tarbiyah umat Islam ni kuat, maka akan kukuhlah benteng yang mempertahankan Al-Aqsa. Sekiranya lemah hubungan dan pergantungan umat Islam kepada Allah Ta'ala, maka akan lemah juga benteng-benteng yang akan melindungi Al-Aqsa. Seperti mana kita tengok hari inilah, bagaimana satu persatu negara Arab telah melakukan berdamai ataupun bermesra dengan Israel, yang melakukan yang kita biasa sebutlah hari ini normalisasi Israel kan. Banyak negara-negara Arab yang telah membuka pintu seolah-olah menjemput sebagai tetamu golongan-golongan Israel ni. Jadi ini adalah salah satu permulaan untuk, bukan satu permulaan lah, sebenarnya dah lama dah ada orang mula, sebagai salah satu usaha juga untuk mereka ni menguasai seluruhnya tanah Al-Aqsa, tanah Palestin. Kemudian yang kedua, Dr. Raghib menyebutkan umat Islam mestilah memahami permasalahan sebenar yang berlaku
di tanah Palestin dari segi hukum fiqah, dari segi fiqahnya, supaya mana perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan yang benar, bukan perjuangan yang salah. Bermaksud perjuangannya adalah atas dasar kefahaman. Kemudian yang ketiga, antara usaha yang boleh dilakukan oleh umat Islam untuk membantu Palestin adalah bergerak secara aktif, sekurang-kurangnya untuk menyampaikan perlunya untuk mengetahui permasalahan yang berlaku di Palestin, mengambil tahu bagaimana keadaan saudara mara kita, saudara seakidah kita di Palestin, membantu dari sudut memberi kesedaran, dan apa bantuan-bantuan kecil yang boleh kita salurkan. Kemudian yang keempat adalah untuk kita ni mengkaji sejarah Palestin, mengkaji sejarah Palestin. Itu adalah antara yang disebutkanlah untuk bagaimana tanggungjawab umat Islam terhadap Palestin. Jadi dalam doa kita hari-hari, kita doakan sama orang Islam, doakan maslahah untuk umat Islam, doakan saudara seakidah kita yang ditindas di negara-negara yang ditindas, terutama Palestin, Syria dan sebagainya. Walaupun di depan mata kita di Malaysia, umat Islam dilihat seperti aman lah, tapi sebenarnya kita menghadapi juga krisis-krisis lain yang mungkin berbentuk lain daripada negara Islam yang lain. Kemudian terus yang keempat, pengajaran keempat adalah membuktikan bahawa peristiwa Isra ini membuktikan bahawa Islam ni adalah satu agama fitrah. Ketika mana Jibril alaihissalam memberi pilihan kepada Nabi Muhammad sama ada untuk memilih susu ataupun memilih arak, maka Rasulullah memilih susu dalam keadaan Rasulullah tidak tahu pun apa yang ada dalam bekas tersebut, apa beza antara air yang ada dalam kedua bekas tersebut. Jadi ini menggambarkan bahawa agama Islam ni adalah agama yang Nabi bawa ni adalah agama yang fitrah dari sudut akidahnya dan dari sudut hukum hakamnya. Jadi kita kena beriman bahawa setiap apa yang didatangkan oleh Islam tidak bercanggah pun dengan fitrah manusia, tidak melanggar pun hak-hak kemanusiaan. Bahkan sebenarnya agama Islam ni lah yang akan meletakkan hak manusia berada di tempatnya. Dan untuk mengetahui, untuk kita tahu tentang bagaimana Islam ni menyelesaikan masalah-masalah yang ada di muka bumi ni, kita kena belajar fiqh, belajar undang-undang dan sebagainya, supaya mana nanti kita tengok bedarlah hanya Islam saja yang mampu menyelesaikan segala masalah. Kemudian terus yang kelima, dalam untuk yang kelima ni, Syekh meletakkan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ni adalah peristiwa yang berlaku secara roh dan secara jasad, bukan hanya berlaku daripada roh Nabi. Ini adalah dakwaan yang didatangkan oleh golongan-golongan yang dengki dengan Islam, yang mengatakan Nabi Nabi melalui Isra Mi'raj ni hanya melalui mimpi. Bermaksud hanya roh Nabi sahaja yang menyaksikan segala peristiwa-peristiwa di sepanjang perjalanan Isra Mi'raj. Dan ini adalah perkara yang salah dan tidak benar. Kita kena beriman bahawa yang Nabi lalui ini adalah Nabi sendiri, bermaksud jasad dan roh Nabi sendiri melalui perjalanan pada malam tersebut. Kemudian yang terakhir, pengajaran yang keenam adalah Syekh mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati dalam mencari sumber kisah Isra Mi'raj dan juga kisah-kisah lain. Sebab pada pengajaran pertama tadi kita dah tengok macam mana musuh Islam ni dia akan sentiasa cuba melihatkan gambaran yang tidak benar tentang Nabi Muhammad, sehingga kita ni rasa biasa-biasa je. Bila dengar cerita tentang Nabi, kita tak ada perasaan. Bila dengar cerita tentang Nabi, kita tak ada rasa bersyukur. Bila cerita tentang Nabi, kita tak bertambah rasa nak jihad kita. Jadi inilah yang disasarkan oleh musuh Islam. Dan ni kita kena cek diri kita. Bila mana cerita tentang Nabi, bertambah tak iman kita, bertambah tak cinta kita, bertambah tak rasa bersalah kita bila mana kita tak ada buat apa-apa untuk agama Islam. Ini semua adalah perkara yang perlu kita fikirkan. Okey.
Jadi kita dah sentuhlah keseluruhan pengajaran yang didatangkan oleh penulis. Okey. Kira kita dah selesai untuk semua, dan sebelum akhirnya satu khulasah secara keseluruhan berkaitan dengan pengajaran-pengajaran yang didatangkan adalah yang pertama, kita nilai semula bagaimana keimanan kita kepada Rasul, bagaimana keimanan kita sebenarnya pada Rasulullah dan para Nabi terdahulu. Sekiranya iman kita ni adalah benar-benar seperti mana yang diharapkan ataupun yang diinginkan oleh Allah SWT, maka kita akan menghargai segala jasa Nabi dan kita berusaha untuk menjaga apa yang Nabi dah bawa pada kita. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.